Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton yang melihat video pembelajaran ini. Diharapkan semua dalam keadaan yang sihat sepanjang tempoh kawalan pergerakan COVID-19 ini. Pembelajaran hari ini kita masih lagi berada dalam bab 3 iaitu proses reka bentuk, di mana standard pembelajarannya yang perlu pelajar ketahui iaitu 3.1.6 pembinaan mockup atau model dan 3.1.7 penilaian hasil mockup atau model. Pelajar juga boleh merujuk pada buku teks RBT tingkatan 1, muka surat 58 hingga 62. Pada akhir pembelajaran ini, pelajar akan dapat mengenal pasti perbezaan antara pembinaan mockup ataupun model. Kedua, memahami cara membuat penilaian hasil mockup atau model. Dan yang ketiga, dapat menjawab kuis sekurang-kurangnya 8 soalan yang betul daripada 15 soalan. Pergi kepada subtopik yang pertama iaitu 3.1.6 pembinaan mockup atau model. Proses membina mockup atau model yang akan menggunakan bahan-bahan dan alatan cantuman yang sesuai. Bahan-bahan yang digunakan adalah seperti bahan-bahan yang terpakai. Pemilihan bahan perekat hendaklah tepat untuk menjamin kekuatan dan kualiti setelah melakukan proses pencantuman. Dan yang terakhir, pembinaan ini dilakukan untuk membantu mereka mendapatkan gambaran awal produk sebenar yang akan dihasilkan. Mockup. Mockup merupakan model olokan yang dibuat sebelum menghasilkan produk sebenar. Ianya dibina untuk memberi gambaran awal yang terdiri daripada rupa bentuk, warna dan ergonomik. Ergonomik merupakan sesuatu perkara yang boleh memberi keselesaan kepada pengguna apabila memakainya. Pembinaan mockup boleh mengikut saiz ataupun tiada ukuran. Contoh gambar pembinaan mockup mengikut saiz atau tanpa saiz. Pembinaan mockup mengikut saiz. Merujuk pada gambar raja di bawah, gambar raja produk yang sebenar iaitu kamera yang mempunyai saiz yang kecil. Oleh itu, mereka boleh menghasilkan mockup yang mengikut saiz produk yang sebenar. Sama seperti laptop, penghasilan mockup laptop hanya mengikut saiz produk yang sebenar disebabkan saiz produk berskala kecil. Itu dimaksudkan pembinaan mockup mengikut saiz. Manakala pembinaan mockup tanpa saiz, melihat gambar raja di bawah, saiz produk yang sebenar bersaiz besar. Oleh itu, mereka boleh menghasilkan mockup yang tidak memerlukan saiz yang sebenar. Ianya boleh menghasilkan mockup yang mengikut saiz yang dikehendaki. Seterusnya, jenis-jenis bahan mockup yang selalu digunakan dalam pembinaan mockup. Yang pertama, dawai kasar. Yang kedua, polistiren. Yang ketiga, plastisin ataupun tanah liat. Yang keempat, cardboard. Yang kelima, foam. Dan yang keenam, kayu. Keenam jenis bahan ini adalah sangat sesuai digunakan dalam penghasilan mockup. Ianya juga dikategorikan sebagai bahan yang terpakai. Model terbahagi kepada dua. Yang pertama, model separa berfungsi dan yang kedua, model berfungsi sepenuhnya atau dikenali sebagai prototype. Model separa berfungsi dikenali juga sebagai model blok. Bahan yang penghasilan tidak semestinya bahan sebenar dan beberapa komponen perlu berfungsi. Contohnya, penghasilan produk, mainan, mesin jahit kanak-kanak yang hanya menggunakan bahan yang tidak sebenar tetapi mempunyai komponen yang berfungsi. Seterusnya, model berfungsi sepenuhnya yang dibina menyerupai objek sebenar. Ianya berfungsi mengikut tujuan sasaran dan dibina dengan menggunakan bahan dan kaedah cantuman sebenar.
Contohnya gambar raja di bawah seperti basikal dan kereta terbang. Penambahbaikan mockup atau model. Penambahbaikan mockup atau model dilakukan selepas membuat pengujian keberkesanan dilakukan. Yang kedua, ujian tahap keberkesanan menggunakan parameter mudah untuk menguji tujuan mockup atau model dibina. Ujian dan keberkesanan penggunaan parameter ini akan diterangkan pada slide yang seterusnya. Dan yang ketiga, melalui keputusan ujian, penambahbaikan akan dibuat sama ada melalui lakaran atau pengubah suai produk. Terdapat 4 alatan dan bahan cantuman yang digunakan dalam pembinaan mockup atau model. Yang pertama, pistol perekat panas atau dikenali sebagai hot glue gun. Bahan yang sesuai digunakan adalah seperti plastik, multiboard ataupun cardboard. Yang kedua, perekat kayu digunakan untuk mencantumkan 2 atau lebih permukaan bahan berunsur kayu. Yang ketiga, gam pipe PVC yang berfungsi untuk menyambung mockup atau model yang menggunakan pipe PVC tidak berulir. Dan yang keempat, super glue. Super glue merupakan bahan yang popular ataupun yang sering digunakan kerana bahan tersebut dapat merekat dengan kuat. Ianya digunakan untuk mencantum permukaan seperti bahan plastik, fabrik, multiboard dan kayu. Subtopik yang seterusnya iaitu 3.1.7 penilaian hasil mockup atau model. Penilaian hasil mockup atau model iaitu proses terakhir untuk mengukur tahap keberkesanan produk. Selepas kita menghasilkan mockup atau model, kita perlulah melakukan pengujian untuk menilai sama ada produk, mockup atau model yang dihasilkan itu berkesan ataupun tidak. Seterusnya, tahap keberkesanan produk diukur berdasarkan 3 faktor penting. Yang pertama, mematuhi kriteria project brief. Yang kedua, memenuhi kehendak pelanggan. Yang ketiga, ketepatan rupa bentuk. Seterusnya, 2 kaedah yang biasa digunakan untuk menguji produk. Yang pertama, pengujian di lapangan. Yang kedua, pengujian di makmal. Oleh itu, sebelum kita melakukan pengujian tersebut, parameter perlu ditetapkan terlebih dahulu. Parameter bermaksud sesuatu ukuran yang ingin dijadikan piawaian. Contohnya, masa selama 10 minit diambil untuk menguji ketahanan sambungan produk yang dihasilkan. Ketinggian produk 1 meter dan berat beban untuk pengujian seberat 100 gram. Penilaian mockup. Penilaian mockup. Pengujian mockup dibuat berdasarkan bentuk, keseimbangan, kestabilan dan kekuatan cantuman. Pengujian mockup tidak boleh diukur berdasarkan fungsi produk. Okey, seterusnya parameter ditentukan dan ujian akan dijalankan. Keputusan ujian perlu dicatatkan untuk diguna sebagai rujukan penambahbaikan. Contoh jadual laporan pengujian. Jenis ujian yang diambil untuk menilai mockup. Ujian yang pertama, ujian kekuatan cantuman. Parameternya, berat beban 100 gram dan masa beban diambil selama 10 minit untuk menguji ketahanan sambungan produk. Berdasarkan pengujian tersebut, keputusan mendapati mockup dapat bertahan tanpa rosak selepas 10 minit. Dan jenis ujian yang kedua, ujian kestabilan mockup. Ujian kestabilan mockup parameternya diambil sudut condong permukaan 45 darjah dan mockup diletakkan pada tapak mockup diletakkan pada tapak rata dan dilekatkan dengan perekat yang sesuai. Berdasarkan pengujian tersebut, keputusan mendapati bahawa mockup tidak jatuh dan kukuh pada tapaknya. Melalui pengujian-pengujian tersebut,
kita boleh melakukan penambahbaikan selepas membuat pengujian tersebut. Seterusnya, penilaian model. Penilaian model iaitu pengujian model bergantung pada jenis model sama ada separa berfungsi atau fungsi sepenuhnya. Ianya dilihat dari segi kefungsiannya. Dan pengujian sama seperti penilaian mock-up. Contoh laporan pengujian model, jenis ujian model, ujian yang diambil seperti ujian kekuatan cantuman. Parameter yang diambil menggunakan pam air berkuasa kecil iaitu pam akuarium dan hanya 6 daripada 16 sambungan paip dibuat sempurna dan 6 sambungan hanyalah mock-up. Masa diambil selama 5 minit untuk beroperasi. Keputusan mendapati air dapat menitis pada 6 sambungan bekas tanaman dan tiada kebocoran pada sambungan paip yang dibuat. Jenis ujian yang seterusnya, ujian beban. Ujian beban parameternya diambil beban 1 kilo diletakkan di atas sambungan pada setiap paip. Keputusan mendapati paip melengkung ke bawah dan perlu melakukan penambahbaikan iaitu perlu sokongan untuk mengelakkan paip tertanggal akibat tekanan air. Jadi setelah melakukan semua penilaian atau pengujian, penambahbaikan perlulah dibuat untuk mendapatkan produk yang lebih kukuh. Kesimpulannya, pembinaan mock-up atau model sangat membantu mereka produk sebelum menghasilkan produk yang sebenar. Pemilihan bahan hendaklah tepat dan bersesuaian bagi mengelakkan berlaku sebarang masalah semasa proses pencantuman. Hal ini juga dapat membantu untuk menghasilkan pembinaan mock-up atau model yang kukuh dan berkualiti. Oleh itu, untuk mengukur tahap pencapaian kefahaman pelajar, pelajar diminta untuk menjawab kuis yang telah disediakan oleh guru. Kerja semua pelajar sangat dihargai. Sekian, terima kasih.